kita baca kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa ansur 'alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma biyassir ala ta'sir rabbi tamim rabbi atmim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Ma ba'd. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salam dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermula hari yang baru, ini sudah masuk hari yang ke-24 Safar, 24 Safar, berbaki lebih kurang dalam 5 atau 6 hari lagi untuk kita berada dalam bulan ini. Pastinya kita akan jumpa satu lagi bulan yang istimewa dalam bulan Islam ini, bulan Rabiul Awal, bulan yang dikenali sebagai bulan Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak kiralah kita berada dalam bulan mana, pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila sudah masuk hari yang baru, yang pertama perbanyakkanlah istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mudah-mudahan dengan banyak istighfar Allah akan mengampunkan segala dosa kita, dan kita akan bertemu atau dijemput oleh Allah suatu hari nanti dalam keadaan kita sedang beristighfar kepada Allah, atau dalam keadaan kita diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kebahagiaan yang hakiki. Tapi kalau dosa melibatkan manusia atau hak atau duit orang lain, kita perlu minta ampun dan maaf dengan manusia tersebut dan memulangkan kembali hak tersebut, barulah dosa kita akan diampunkan oleh Allah. Yang kedua, pesan Nabi agar kita memperbanyakkan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyaknya kita selawat kita, Allah akan memberikan lagi banyak keberkatan dan rahmat dalam hidup kita di dunia, akan menjadi sebab untuk kita mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada mahsyar nanti. Yang ketiga, pesan Nabi agar kita memperbanyakkan kalimah tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kerana tahlil ini adalah sebaik-baik zikir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tiada zikir yang Allah paling suka melainkan la ilaha illallah. Maka sudah tentu ada sebaik-baik ganjaran yang Allah akan berikan kepada kita. Yang ketiga, yang keempat, Nabi pesan agar kita memperbanyakkan tahmid, yakni alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Yang kita sudah termasuk dalam zikir selepas solat kita, jangan tinggal selepas solat 5 waktu, jangan tinggal zikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Dan ketika tidur, sebelum tidur pun sunat untuk kita berzikir 33 tu genapkan dengan 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kerana apa? Kerana alhamdulillah atau tahmid ini adalah sebaik-baik doa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, pesan Nabi agar kita memperbanyakkan hauqalah, la haula wala quwwata illa billah atau la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kerana apa? Nabi sebut dalam dua hadis yang berlainan. Satu hadis riwayat Imam Abu Daud bahawa hauqalah ini adalah zikir ahli syurga. Jadi dengan kata lain, Nabi nak bagi tahu kalau kamu nak masuk syurga, banyakkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyakkan zikir la haula wala quwwata illa billah. Itu zikir ahli syurga. Dan di dalam syurga pun kita akan berzikir dengan la haula wala quwwata illa billah. Dan satu lagi riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi pesan kalau kita berada dalam keadaan dalam penuh kesulitan, penuh masalah, kepayahan, kesusahan,
kesukaran dalam hidup, juga kacau dan sebagainya. Besok kita berbanyakkan la haula wala quwwata illa billah. InsyaAllah Allah akan buka pintu penyelesaian, pintu kemudahan bagi kita, pintu kesenangan dengan banyaknya kita berzikir kepada Allah, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sambung hari ini perbahasan kitab amalan yang disukai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masih lagi dalam bab puasa. Bulan lepas kita berbicara berkenaan dengan berbuka puasa sebelum memulakan solat dan memulakan buka puasa dengan kurma. Ini kita tengok tajuknya adalah tetap berpuasa walaupun junub. Tetap berpuasa walaupun junub. Junub ni makna dia berhadas besar. Sebahagian umat Islam tidak tahu dan menganggap bahawa orang yang telah berniat puasa batal puasanya kerana dia bangun pada waktu subuh dalam keadaan junub. Junub ni makna dia dilakukan sebelum solat subuh lah. Kalau selepas subuh tak boleh lah. Ini merupakan anggapan yang tidak benar, kerana Nabi SAW pernah bangun dalam keadaan junub, tapi baginda tetap meneruskan puasanya. Dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim disebutkan, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhu al-fajr wa huwa junubun min ahlihi thumma yaghtasilu wa yasumu, muttafaqun alaih. Dan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun pagi dalam keadaan junub daripada keluarganya, baginda akan mandi dan meneruskan puasanya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Puasa sini adalah puasa padu lah, puasa wajib lah, tapi puasa sunat pun sama juga lah. Junub daripada keluarganya bermaksud iaitu junub disebabkan melakukan hubungan kelamin dengan isteri baginda. Hadas besar lah, berhadas besar. Allah Subhanahu Wa Taala membolehkan orang yang berpuasa atau berniat puasa melakukan jima' dengan isterinya pada malam hari, sebagaimana yang firmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 187. Sebelum ayat ini turun ayat 187 ni, uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum antum libasun lahunna wa hum libasun lakum wa antum libasun lahun. Sebelum ayat ini turun, menurut riwayat pada zaman Nabi, bukan zaman kita dah, ayat ini turun ada mansukh lah. Puasa kadar untuk makan, waktu untuk makan dan juga bersama dengan isteri adalah antara maghrib dengan isyak sahaja. Ini riwayat menyebut. Jangan kita pening lah, jangan kita risau sekarang, tak ada dah hukum ni dah masuk lah. Bayangkan untuk maghrib tu lebih kurang dalam berapa sejam 10 minit, sejam suku gitu lah. Para sahabat ketika mula turun ayat berkenaan dengan puasa ayat 183 tu, dan puasa difardukan pada tahun yang kedua Hijrah. Waktu antara maghrib dengan isyak tu, waktu itulah nak buka puasa, waktu itulah nak sembahyang maghrib, dan waktu itulah untuk bersama dengan isteri. Masuk isyak habis. Masuk isyak habis, tak boleh makan. Tak boleh makan, tak boleh bersama dengan isteri. Ini pada permulaan wajibnya puasa. Turun ayat ni okey lah, seperti biasalah. Maknanya dia waktu tu sampailah sebelum azan subuh. Dan berlakulah banyak peristiwa, antaranya peristiwa pada Sayyidina Umar. Ada asbab nuzul ayat ni, ada beberapa riwayat berkenaan dengan asbab nuzul ayat 187 surah Al-Baqarah, antaranya berlaku pada Sayyidina Umar. Dalam waktu isyak, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dekat sembahyang salat isyak. Dia kata, celakalah wahai Rasulullah, celakalah wahai Rasulullah. Kenapa? Nabi tanya, kenapa wahai Umar? Kerana aku bersama dengan isteri aku ketika azan isyak. Tak sempat semua nak gabung sekali dalam masa antara maghrib dengan isyak, tak sempat kata. Ketika azan tu tak sempat nak cabut. Cerita. Tak sempat tak selesaikan. Celakalah aku, dia kata, celakalah. Maka turunlah kata riwayat asbabun nuzul ayat 187. Boleh. Allah benarkan. Allah benarkan bersama dengan isteri, tak apalah ketika azan isyak ke, selepas solat isyak ke, selepas solat tarawih ke, sebelum azan subuh lah makna dia. Sehinggalah sekarang kalau tak hari minggu juga kita tuan-tuan. Masuk Ramadan ni pening kepala. Maghrib dengan isyak yang nak buat semua. Dan selepas isyak tak ada moreh kan. Selepas tarawih tu tengok saja. Bila masa nak minum antara maghrib dengan isyak.
Tapi itu masa permulaan turunnya, masa permulaan turun kefarduan puasa. Sekarang tak ada. Selepas turun ayat tak ada. Orang yang bangun pagi dalam keadaan junub dan telah berniat puasa pada hari itu, maka hendaklah dia meneruskan puasanya seperti biasa, kerana junub dalam keadaan seperti ini tidak membatalkan puasa. Demikianlah yang dilakukan oleh Nabi SAW bila baginda bangun dalam keadaan junub. Bangun ni pernah juga Nabi bangun ketika azan subuh, cerita kata, ataupun beberapa ketika sebelum azan subuh. Dan Nabi sendiri pun mungkinlah sempat minum air ke, atau tak sempat langsung. Kemudian baru Nabi mandi selepas azan subuh, dan Nabi ambil wuduk dan terus melakukan solat subuh. Sayyidatina Aisyah dan Ummu Salamah radhiyallahu anhuma berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusbihu junuban min ghairi hurumin thumma yasumu. Muttafaqun alaih. Rasulullah SAW pernah bangun dalam keadaan junub, bukan subuh, bukan kerana bermimpi, dan bagi dia tetap berpuasa. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Bukan kerana bermimpi ni makna dia Nabi melakukan hubungan kelamin dengan para isteri dah. Kalau puasa sunat macam mana Ustaz? Puasa sunat ni kita akan bincang sekejap lagi berkenaan dengan puasa sunat. Tapi lebih kurangnya kalau kita niat pada waktu malam, sama seperti kita niat pada puasa wajib. Niat dah pada waktu malam, esok aku nak puasa sunat ni, contoh nak bersama dengan isteri, dan malam tu dah ada azan subuh, sama, teruskan mandi dan teruskan puasa. Kalau lepas subuh baru nak niat, bila bersama dengan isteri tu lepas subuh juga, ketika azan subuh tak boleh. Sebab puasa sunat ni dia boleh niat selepas solat subuh dan sebelum azan asar, dengan syarat tidak dikerjakan apa-apa yang membatalkan puasa di antara waktu tersebut. Kalau buat maka tak boleh nak niat, tak boleh nak puasa pada hari itu, puasa sunat lah. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, berpuasa sunat sebab tiada sarapan. Ini saya nak baca 3 tajuk, cepatkan habis bab puasa ni. Bab puasa ni dekat Ramadan, Ustaz cakap berpuasa sunat sebab tiada sarapan. Ini puasa sunat. Puasa sunat ni bila-bila saja kita boleh kerjakan. Dalam perbahasan yang lalu, kita dapat tahu bahawa Nabi SAW seringkali melakukan puasa sunat, sehingga para sahabat menjangkakan baginda tidak pernah tidak berpuasa atau berpuasa berterusan setiap hari. Namun pernah juga baginda dilihat kerap tidak berpuasa, sehingga para sahabat menyangka bahawa bulan itu Nabi tidak pernah berpuasa sama sekali. Ini puasa sunat. Perkara ini menunjukkan keadaan ekonomi baginda yang sangat sederhana bagi status seorang pemimpin negara. Sederhana. Nabi miskin ke? Kata ulama yang mengkaji kehidupan Nabi SAW, Nabi bukan miskin, Nabi kaya tu lah. Nabi ada duit, beruang. Ada. Sebab Nabi ni pemimpin Madinah, orang nombor 1 di Madinah. Ada allowance ke, ada gaji ke? Tak ada gaji pada zaman tu. Tapi Nabi mendapat 1/5 daripada ghanimah, harta rampasan perang. Habis ni nampak macam miskin, segala yang Nabi dapat tu Nabi sedekahkan, infak. Nabi tak simpan, tak ada yang Nabi simpan, tak ada. Tu kehidupan sederhana. Nak kira ada. Bukan kata orang miskin, papa kedana, tak ada. Ada sebab dia ada mendapat 1/5. Bayangkan harta rampasan perang, 1/5 dapat pada Nabi. Kalau rampasan perang tu 100,000 contoh, sebab orang Arab ni bawa semua. Kenapa boleh ada rampasan perang masa ketika harta rampasan perang? Sebab ketika perang mereka bawa semua harta. Kenapa tak tinggal kat rumah? Nak tinggal kat siapa? Habis dengan penyangga lah. Kalau tinggal kat rumah, siapa nak jaga? Sebab orang lelaki semua keluar berperang. Habis nak tinggal harta kat rumah, orang perempuan jaga, memang habis lah. Mereka akan bawa semua yang harta. Pada zaman dulu lah, nak tinggal kat bank ke, mana ada bank zaman dulu. Nak tinggal kat siapa lagi? Semua bawa ni yang menang, maka dia akan dapatlah harta yang kalah. Begitulah sebaliknya, yang kalah kena serahkan lagi selai sepinggan, atau dijadikan tebusan atau mati. Jadi contohlah dalam satu peperangan, perang Badar, harta rampasan perang tu bernilai 100,000 contoh. Kita bagi contoh. Perang Badar ni riwayat dia sangat banyak harta rampasan, sebab itu perang antara perang yang pertama dalam sejarah pentadbiran Islam. Sejarah kerajaan Islam di Madinah, lawan dengan tentera kafir Quraisy daripada Mekah. Banyak mereka bawa
Sebab orang kafir Quraisy ini dia yakin kemenangan mereka waktu ramai 1000 orang kan, berbanding dengan 330. Menang ni, kalau kita menang kita akan dapat Madinah dan harta semua harta di Madinah. Dia bawa harta dia banyak. 1/5 dia dapat pada Nabi tu. 1/5 daripada 100,000. 100,000 tu saya bagi contoh ya kan. Berapa? Tapi kenapa Nabi hidup? Sebab semua Nabi bagi. Bahkan tidak salah jika mengatakan baginda seorang yang miskin. Pada ketika tu miskin maknanya dia tak ada sebab dah bagi dah. Tak simpan pun. Nabi tak semua Nabi hanya ada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh yang demikian baginda sering tidak mendapat makanan apa yang boleh dimakan pada waktu pagi di rumahnya. Kenapa Nabi tak simpan sikit? Tak boleh, nanti orang tuduh Nabi ni dapat betul banyak pula kekayaan. Orang akan tuduh Nabi dah macam tu pun ramai lagi orang tuduh orientalis dan sebagainya. Bahkan ada orang Islam yang menuduh baginda. Nabi dah hidup dengan penuh kemiskinan, dengan penuh kezuhudan pun orang tuduh lagi. Kalau ada Nabi simpan, habislah. Apabila baginda tidak mendapat makanan yang boleh dimakan pada waktu pagi, maka baginda pun berpuasa pada hari itu. Sayyidatina Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma menceritakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulu ala ahli baitihi fayaqulu hal 'indakum min syai' fa in qalu na'am akala wa in qalu la qala inni sha'im. Rawahu Abu Dawud, An-Nasa'i dan Tirmidzi. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang menemui keluarganya, baginda bertanya, adakah kamu mempunyai sesuatu? Seandainya mereka yakni para isteri baginda menjawab ada, maka baginda akan makan. Dan jika mereka mengatakan tiada, maka baginda pun berkata, sesungguhnya aku akan puasa. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam An-Nasa'i dan juga Imam At-Tirmidzi. Hadis ini adalah hadis hasan, kata Imam At-Tirmidzi. Datang menemui keluarganya bermaksud menemui para isteri baginda. Waktu tersebut adalah pada waktu pagi. Setelah pada waktu malam, baginda menjalankan tugas sebagai seorang suami di rumah sebahagian isteri-isteri yang lain. Dia giliran Nabi ni, Nabi gilir macam mana dengan isteri dia. Kalau waktu pagi, selepas duha, selepas selesai subuh ni, macam kita ni, Nabi akan tunggu sehingga matahari naik, kemudian Nabi akan solat 2 rakaat, sebagaimana yang saya selalu sebut tu, kemudian baru Nabi balik. Nabi balik tu rumah siapa? Itu giliran yang seterusnya, giliran isteri lain. Malam tadi giliran isteri lain, pagi ini akan giliran isteri lain. Dan pagi ni sampai bila? Sampai malam, sampai esoknya begitu. Sampai subuh, sebelum subuh. Kemudian Nabi keluar, esoknya giliran isteri lain. Jadi pada hari yang baru rumah isteri yang lain lah. Nabi akan tanya, ada tak benda nak makan pagi ni? Ada isteri lain. Kemudian pada waktu subuh sehingga masuk waktu duha, baginda akan berada di masjid. Selepas itu baginda mengunjungi rumah isteri-isterinya mengikut giliran. Oleh yang demikian, jika baginda tidak berniat berpuasa pada hari itu, berarti baginda belum makan. Mungkin hari itu bukan jatuh pada hari Isnin atau Khamis. Nabi suka puasa hari Isnin dan hari Khamis. Hari Selasa atau hari Ahad macam ni. Balik rumah, ada tak benda nak makan? Nabi tanya, adakah kamu mempunyai sesuatu? Bermaksud adakah kamu mempunyai makanan untuk dimakan? Dan maksud ayat sesungguhnya aku akan puasa adalah jika memang tiada makanan yang boleh dimakan, baginda akan berpuasa pada hari itu. Balik rumah, ada benda tak nak makan? Suatu kita balik pagi ni, ada benda tak? Kat sini tak makan, kat surau. Dia orang tanya, kat masjid tak, Masjid Nabawi masa zaman Nabi tak ada buat makan-makan, mana ada? Tak ada, kita zaman kita dia ada. Kalau ada pun orang sedekah kurma apa gitu, habis dengan orang lain duduk berada di masjid tu. Masjid tu dia ada ahli sufah. Ahli sufah ni orang duduk berada di pinggiran kaki 5 masjid tu. Zaman dulu lah, zaman sekarang ni tak ada dah. Duduk dalam masjid kena ambat dengan polis masjid kan. Dia tak bagi. Zaman dulu adalah ahli sufah antara Abu Hurairah dan beberapa orang sahabat lagi. Memang tak ada rumah duduk kat situ. Jadi kalau ada orang sedekah kat masjid pun dapat kat mereka ni dulu makanan. Nabi akan bagi pada mereka ni. Selain daripada orang yang duduk kat rumah tu, dia kata tu lain lah. Ini memang tak ada. Jadi kalau ada, maka Nabi akan makan. Dan kalau tak ada, Nabi akan puasa hari Sabtu, hari Ahad macam kita ni. Balik rumah, tak ada ke? Tak ada bang. Tak apalah, puasa. Ada tak minum air selepas subuh? Ada tak ada.
Kalau tak minum apa-apa kat masjid sunat tak ada, maka bolehlah niat puasa. Sebab tu dibagi puasa sunat. Sesuatu tersebut bukan sahaja sekali dua dialami oleh Rasulullah SAW, kerana perkataan mereka di sini bermaksud para isteri baginda, sedangkan isteri baginda yang berada di Madinah adalah 9 orang. Kenapa? Isteri baginda 12, satu meninggal, Sayyidatina Khadijah, ada lagi 11. Satu Maria Qibtiyah ada di Mesir, satu lagi saya tak ingat nama siapa, berada di tempat lain. 9 orang di Madinah. 9 orang tu ada 9 buah rumah, tak duduk sekali. Dan rumah dia ni bercantum dengan masjid, dekat dengan masjid, Masjidin Nabawi. Saya dah cerita, tak tahu kalau saya dah cerita saya ulang, kalau saya belum maka saya nak cerita pagi ni. Tuan-tuan kalau nak pergi Mekah, Mekah pula, Madinah, nak ziarah nanti ketika umrah kan. Sekarang mesti umrah, jadi cuti sekolah nanti, makin hujung tahun nanti makin ramai orang buat. Di Madinah, tuan-tuan dan puan-puan jangan lupa untuk pergi ke museum. Museum, saya tak ingat nama penuh museum tu, International Nabawi Museum gitulah kalau dah bahasa Inggeris tu. Mathaf Nabawi Ad-Dawliyah gitu, museum antarabangsa An-Nabawi. Dia baru buka kalau tak silap tahun lepas. Kat mana lokasi dia museum ni? Ni kiblat kita kan. Kalau kiblat, ni kiblat kita, dan kiblat Masjid Nabawi, contoh kiblat Masjid Nabawi sini. Keluar daripada pintu tu, museum duduk depan kiblat. Kalau hotel kita sebelah sana, maka kita akan masuk solat dan keluar ke pintu ni, pintu mana-mana lah, dan pergi ke sebelah depan kiblat. Memang depan kiblat betul-betul, museum besar ditulis. Pergilah, jangan tak pergi. Cuma kena bayarlah 40 riyal seorang, satu kepala, 40 riyal. Tapi kita duduk dalam tu lama, lebih kurang dalam 40 minit dalam museum tu. Okay? Dan kalau nak juru apa kita panggil guide, orang yang guide itu orang yang tunjuk kat dalam tu, dalam bahasa Melayu atau bahasa Indonesia, kena book lah. Dia ada setiap pagi, dia ada waktu, dia pergi ke kaunter tu tanya, saya nak orang bahasa Indonesia. Dia akan berada dengan kita lah dalam 40 minit tu. Orang Indonesia, orang pelajar situ, mungkin dia dah duduk kat situ pada Indonesia, cakap bahasa Indonesia lah. Kalau tak, dia punya guide tu mungkin cakap bahasa Inggeris atau bahasa Arab. Dan dia interaktif dalam tu, dia touch screen semua. Kita pun boleh touch, tapi siapa lain yang touch banyak tu, guide kita tu lah, orang yang penunjuk kita punya guide dalam. Nak cerita apa? Nak ceritanya dalam masjid tu ada dia buat macam miniature, itu benda yang mini tu, Masjid Nabawi pada zaman Nabi. Masjid Nabawi pada zaman Nabi dan Masjidil Haram pada zaman Nabi. Ada dulu. Dia letak lampu lagi. Kenapa nak letak lampu? Nak tunjuk ni rumah Sayyidatina Aisyah, lampu nyala kat situ. Guide itu yang akan cerita. Kalau di Masjidil Haram dia kata ini rumah Sayyidatina Khadijah, ditekan butang tu ada lampu. Kita tahu ni rupanya ini rumah Arqam bin Abi Arqam, rumah yang Nabi mula-mula buat dakwah secara senyap-senyap. Nabi ajar solat, Nabi ajar rukun iman semua di kota Mekah. Ada 2 di kota Madinah. Jadi nak cerita apa? Nak cerita dia nak tunjuk rumah para isteri baginda pada zaman Nabi. Masjid dia kecil lah, Masjid Nabawi dia kecil lah kira pada zaman Nabi. Muat berapa orang, berapa ratus orang. Para sahabat kata 1,000 ke 2,000 ke, paling maksimum lebih kurang gitu kan. Isteri pada Nabi yang 9 orang ni, rumah dia isteri sekitar masjid tu. Rumah dia kecil lah, tak macam kita, rumah kecil muat untuk satu bilik gitu je lah. Tak ada anak kan. Isteri Nabi dengan para isteri lain tak ada anak, kecuali Maria Qibtiyah ada anak seorang nama Ibrahim, tapi itu meninggal ketika kecil. Maria Qibtiyah tak duduk di Madinah pun. Jadi giliran kenapa mudah Nabi nak masuk ke masjid satu, dan mudah untuk Nabi bergilir dengan para isteri, dekat semua, dekat.
Sekarang tak ada lah, semua sudah dibesarkan jadi masjid lah, jadi dataran dan sebagainya. Kita boleh tengok, kita boleh gambarkan, oh ni rupanya patutlah Nabi mudah dia keluar masuk, solat sunat di rumah, kemudian solat fardu di masjid. Solat fardu di masa selesai solat fardu masjid, Nabi balik ke rumah pula. Mudah, sebab rumah mereka ni dekat-dekat sahaja. Nabi nak bergilir pun mudah. Tidak jauh. Tapi dia akan tunjuk juga lah rumah Sayyidina Abu Bakar kat mana, rumah Sayyidina Umar kat mana, rumah Sayyidina Ali kat mana, di Madinah ketika tu. Memang interesting dia. Jangan lupa untuk pergi, kalau pergi umrah nanti ziarah ke Madinah. Di Madinah dia ada di Madinah sahaja. Di Mekah tu muzium lain, muzium di Hudaibiyah tu. Di Mekah tu di Mekah, dia Hudaibiyah lah. Itu muzium Al-Haram. Yang ni adalah di Madinah. Bayaran 40 riyal, tapi berbaloi lah, kita duduk dalam tu 40 minit. Dan di penghujung kita punya lawatan tu, hujung dia tu dia ada tayangan video selama 7 minit. Kita duduk dalam tu, dia daftar cerita-cerita dengan kuis pun ada sekali dalam tu. Kuis, ditanya kita soalan-soalan yang berkenaan dengan sirah Nabi, keadaan tubuh badan Nabi dan sebagainya. Habis penghujung nak keluar tu, ada tayangan 7 minit. 7 minit berkenaan dengan kehidupan Nabi SAW secara ringkas daripada Nabi lahir sampailah Nabi wafat. 7 minit sempat ke tak? Memang tak sempat lah, kalau buat secara ringkas. Tidak ada image pun. Image tu ditunjuk sebagai macam kita main game tu, kita yang berada, kita yang dibawa kamera. Contohnya image tu kita yang bergerak, kita yang bawa kamera. Kita gitu bergerak kan. Kita ada image. Dia buat gitu secara 3D tu, nak tunjuk bahawa kita boleh nampak zaman Nabi gini rupanya. Sebab yang kita pergi sekarang ni dah jauh lah, 1445 tahun dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh tengok pada zaman Nabi, macam ni rupanya. Macam ni rupanya Nabi berdakwah dan sebagainya. Memang sangat menarik. Jadi kita boleh tengok, macam ni rupanya Nabi balik ke rumah selepas selesai solat, dan tanya ada makanan ke tak. Kita boleh ingat hadis, dan pada isteri mengatakan tak ada. Maka Nabi kata, Nabi pun berpuasa. Oleh itu Nabi sering berpuasa sunat sekiranya tiada makanan yang boleh dimakan pada waktu pagi. Makanan apa yang Nabi makan ni? 2 benda sahaja kata ulama. Makanan rutin Nabi, makanan ruji Nabi, makanan utama Nabi. Yang pertama adalah kurma, yang kedua adalah roti kering. 2 ni kita banyak pilihan. Kita banyak pilihan. Tak boleh ke? Tak boleh, tak ada masalah pun. Nak cerita Nabi masa nama, betapa zuhudnya Nabi. Boleh, Nabi boleh minta sebenarnya. Abu Bakar orang isi nasi arak sikit, bagi ni, asal-asal makan nasi arak. Esok saya nak Umar pula, bawa lah sikit kambing golek macam tu. Tak, Nabi tak minta. Sahabat boleh tahu dia tak bagi, kecuali special occasion adalah dia bagi. Ada bubur sikit ke, bubur manis, Nabi suka bubur manis dan sebagainya. Nasi arak Ustaz, nasi tu mungkin tak makan lah. Roti 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 yang Nabi suka makan adalah roti kering. Malah nak makan si cahaya. Si cahaya pun air zam-zam satu, dan air ataupun air teh. Mewah sikit air teh yang manis, kalau tak air zam-zam. Itu adalah kita panggil sebagai diet Nabi SAW. Kurma pun tak ada kat rumah. Roti kering pun tak ada kan? Puasa. Demikian pula yang biasa dilakukan oleh para sahabat. Mereka sering melakukan memulakan puasa pada waktu pagi atau pada waktu siang sekiranya mereka tiada makanan yang boleh dimakan di rumah mereka. Sahabat pun ditiru lah, sebab dia sunnah Nabi kan. Kita pun boleh tiru kalau kita nak. Sebagaimana yang diceritakan oleh Sahih Bukhari daripada Ummu Darda, bahawa apabila Abu Darda menanyakan makanan pagi, lalu Ummu Darda menjawab tiada, maka dia berkata, sungguhnya aku berpuasa pada hari ini. Sama Abu Darda ni ada seorang sahabat. Saya tuan-tuan saya tak tahulah. Balik rumah tanya isteri, ada tak makanan? Tak ada bang. Aku beli. Aku pergi beli. Tu kita lah. Nabi tak, aku puasa. Sahabat pun sama, aku puasa. Puasa lah gitu. Jadi puasa sunat. Puasa sunat ke hari Isnin, hari Selasa, hari Ahad Ustaz? Tak apalah, dia jadi puasa sunat yang kita tiru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hari itu bukan sunat untuk puasa, tapi kita ni nak puasa sunat sebab mana yang Nabi puasa sunat dapat pahala juga.
Tak boleh. Kalau saat nak beli boleh, tak ada masalah pun. Nak cerita apa yang Nabi suka buat lah. Itu yang kedua. Yang ketiga, pada pagi ni saya nak baca 3. Membatalkan puasa sunat. Jadi itu puasa sunat apabila tak ada makanan. Ni membatalkan puasa sunat dia kena mengenal. Ni yang terakhir pada pagi ni lah. Isteri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidatina Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anhuma berkata, "Kana yuqaddimu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam asy-syai' fa yaqulu amma inni qad aradtu as-sawma thumma ya'kul." Rawahu al-Baihaqi. Kadang-kala ada yang menghantarkan makanan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda berkata, "Sesungguhnya aku ini sudah berniat puasa," dan baginda pun makan. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Ini puasa sunat lah. Jangan buat puasa macam ni macam puasa wajib lah. Meskipun Rasulullah SAW sudah berniat puasa sunat pada hari itu, tetapi memandangkan ada orang yang menghantar makanan kepada baginda, maka baginda pun membatalkan puasanya dengan memakan makanan tersebut. Kadang saya dah sebut, kadang-kadang ada orang hantar bubur manis buat daripada apa? Buat daripada gandum. Macam mana cara dia, saya pun tak tahu. Kadang-kadang Bali. Bubur manis ni Nabi ada antara makanan yang Nabi suka makan. Dalam muzium yang saya cerita tadi tu, ada satu segmen yang kita boleh touch makanan kesukaan Nabi. Ada selain daripada kurma dengan roti, itulah yang saya sebut tadi. Ada makanan lain yang disebut satu. Antara ini bubur manis. Bubur manis ini macam mana saya pun tak tahu. Dan kalau ada sahabat ni, dia kata, Nabi suka ni, dia akan hantar pagi. Kalau hantar, Nabi kata, aku ni dah niat puasa dah tadi, tapi dah ada orang hantar ni, aku makan lah. Maka Nabi akan makan. Membatalkan puasa sunat mana dia. Boleh ke tak boleh? Boleh, tak ada masalah. Ia merupakan salah satu amalan yang disukai oleh baginda, iaitu apabila baginda sedang berpuasa ataupun sudah niat puasa, jika ada makanan di hadapannya dan baginda sendiri ingin makan makanan tersebut, maka baginda pun membatalkan puasanya kemudian makan. Puasa sunat tuan-tuan lah, jangan buat puasa wajib macam ni naik van jenazah nanti. Puasa wajib walaupun kita ganti, kalau tak puasa ganti ni di puasa wajib, kita tak boleh nak batal macam tu. Dia tak boleh, kecuali ada sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan. Nak batal seperti puasa sunat ni tak boleh. Dia ada hukum dia tersendiri. Orang yang membatalkan puasa wajib tanpa niat saja orang bagi makan, aku puasa wajib ni dah niat puasa qada, ataupun dah niat puasa nazar, ataupun dah niat puasa kafarah, bayar denda. Selain daripada Ramadan dah lepas dah, ada 3 lagi yang lain, qada, nazar dan kafarah. Itu semua puasa wajib, tak boleh nak batalkan dengan macam tu je, seperti puasa sunat. Puasa sunat tak ada masalah. Dalam hadis lain juga daripada Sayyidatina Aisyah disebutkan, kharajan nabiyyu yawman wa qala inni sha'im fa qultu lahu ya Rasulullah qad uhdi ilaina hais. Ini hais. Fa qala arini faqad asbahtu sha'ima fa akala. Rawahu Muslim. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dan berkata, saya sedang berpuasa, berkata pada isteri baginda lah. Lalu aku berkata kepada baginda, Sayyidatina Aisyah kata, wahai Rasulullah, ada orang memberi hais kepada kita. Hais ini adalah sejenis makanan daripada kurma yang dicampur dengan tepung dan minyak samin. Hais, dia je dengan ya sin, haisun. Sejenis makanan daripada kurma yang dicampur dengan tepung dan minyak samin. Minyak samin dan minyak bijang kot. Macam mana tu saya pun tak tahu. Ni hais ni antara makanan yang Nabi suka makan juga. Ada orang bagi hais pada pagi tu pada kita. Nabi berkata, bawa ke sini. Sebenarnya saya sudah berniat puasa. Lalu baginda pun makan. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi membatalkan puasa sunat baginda. Ada makanan yang disuka makan hais. Dalam riwayat lain ada disebutkan bahawa ketika Rasulullah SAW diberitahu Sayyidatina Aisyah ada orang memberikan hadiah makanan kepada mereka, baginda berkata, inni kuntu uridu shawma walakin qarribih. Rawahul Baihaqi. Sesungguhnya aku ini sudah berniat puasa, namun dekatkanlah ia ke sini.
Yang ini benda tu Nabi makan. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Walaupun baginda sudah berniat puasa pada hari itu, tetapi ada juga orang yang beri makanan, hadiah makanan kepada baginda, dan baginda sendiri memang ingin memakan makanan tersebut, maka baginda akan makan. Kerana orang yang berpuasa sunat sememangnya boleh memilih antara meneruskan puasanya atau membatalkan puasanya jika dia mahu. Orang yang berpuasa sunat adalah raja bagi dirinya sendiri. Ada orang tanya, habis pahala puasa dapat ke tak? Tak dapatlah, dah batal. Dapat yang dapat makan kan? Kalau nak pahala, puasa tu sendiri. Nabi sebut orang yang puasa sunat ni dia adalah raja bagi dia sendiri, bagi diri dia sendiri. Baginda bersabda, as-shaim al-mutatawwi' amirun nafsahu, in sya'a shama wa in sya'a aftar. Rawahu al-Baihaqi an Ummu Hani. Orang yang berpuasa sunat adalah raja bagi dirinya sendiri. Kalau dia ingin terus berpuasa, dia boleh terus berpuasa. Dan jika dia mahu berbuka, dia boleh berbuka. Hadis riwayat Imam Baihaqi daripada Ummu Hani radhiyallahu anha. Hadis ini adalah hadis hasan, hadis sahih, dia punya sanad yang sahih. Boleh. Contohnya kita puasa sunat itu ada orang ajak makan. Aku nak dia makan. Marilah makan, aku belanja. Okey. Jadi tak ada masalah. Walaupun dah tengah hari dah tengah hari dah, separuh hari dah puasa. Orang ajak makan tengah hari pula. Macam mana ni? Kita adalah raja bagi diri kita. Kalau salah sekejap lagi dah, pukul 2 dah ni. 5 jam lagi buka puasa. Rugi pula asal nak buka puasa. Tak apa, teruskan puasa. Esok aku tak puasa, esok belanja. Okey, jadi tak apalah 5 jam pun dia kata, esok aku nak pergi dah. Aku nak pergi outstation hari ni, aku nak belanja, nak makan apa? Alah 5 jam lagi dah ni. Macam mana? Tak apa, nak makan 5 jam. Walaupun selepas asar tu, selepas asar tu nak belanja makan. Dekat 2 jam je lagi ni. Dah banyak jam lah, 10 jam lah puasa ni. Tiba-tiba ada orang ajak makan selepas asar. Walaupun kita kata, tak apalah aku nak buka puasa pun nak buka. Tapi puasa pada hari tu habis. Tak ada apa. Pahala puasa tak ada habis. Dapat apa? Dapatlah silaturahmi, makan. Ijabatu dakwah dipanggil. Orang yang ajak kita makan, wajib bagi kita untuk menjawab jemputan tersebut. Sama ada kita makan atau kita menghadiri majlis tersebut. Jadi seandainya kita sedang berpuasa sunat, kemudian disebabkan rasa lapar, atau ada kunjungan tetamu, atau ada yang menghadiahkan makanan kesukaan kita, atau kita perlu pergi ke luar bandar, atau kerana hal-hal yang lain, jika kita hendak berbuka, maka tidak mengapa jika kita berbuka kerana hal seperti itu dibolehkan. Tak ada masalah. Puasa sunat apa-apa saja, boleh saja. Bila-bila masa kita nak buka pun boleh. Kita adalah raja bagi diri kita. Selain daripada itu, apabila kita sedang berpuasa sunat, tiba-tiba ada saudara yang datang daripada jauh, sahabat akrab yang tidak lama kita tidak jumpa, atau kedatangan orang yang sangat kita hormati, maka sebaik-baiknya kita membatalkan puasa kita dan makan bersama-sama tetamu kita. Itulah yang dilakukan oleh para ulama salaf, para sahabat dan juga para tabi'in. Mereka mengatakan bahawa perjumpaan dengan orang yang mereka nantikan kedatangannya merupakan hari yang istimewa dan hari yang bahagia. Hari bahagia merupakan hari raya, seolah-olah seperti hari raya, dan pada hari raya kita diharamkan berpuasa seolah-olah. Perkara ini pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim ketika menerima kedatangan 2 orang tetamu asing, iaitu malaikat. Dalam surah Az-Zariyat, surah Az-Zariyat tu ada hal ataka hadithu dhaif Ibrahim, ada cerita di situ. Dan dalam ada satu lagi surah, saya tak ingat surah apa, pun ada Allah cerita berkenaan dengan Nabi Ibrahim dengan tetamu yang datang. Ketika itu riwayat menyebut Nabi Ibrahim pun sedang berpuasa. Tetamu datang, dia suruh apa? Dia suruh bakar anak lembu. Anak lembu kan anak kambing, dalam Quran ada disebut. Dan makan. Kalau kita nak tahu yang ni yang sedap, orang Arab makanan Arab. Yang anak-anak yang kecil.
Tapi sembelih dulu lah makan. Dia dagingnya berbeza dengan yang sudah dewasa. Dan dia kalau makan Arab ni yang istimewa, harga dia lagi mahal. Sebab nak hormati tetamu, dia pun makan sekali. Tapi tengok tetamu dia dalam cerita tu, 2 orang malaikat lah datang ke rumah Nabi Ibrahim. Masa tu Nabi tak tahu, tidak diberitahu oleh Allah bahawa itu adalah malaikat. Dia sedialah makanan dan dia sendiri pun makan. Tapi tengok tetamu dia tak makan. Tengok pun tak makanan tu. Senyum je. Fa'ujasa minhu khifah qalu la takhaf inni rasulun amin. Ada dalam ayat surah Zariyat. Dan sedia setakut, apa ni? Siapa dia ni datang dah lah datang rumah. Kemudian suruh makan tak nak makan, suruh minum tak nak minum, harus takut. Mereka kata yang takut, kami ni adalah utusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak cerita apa? Utusan ni nak cerita kepada Nabi Ibrahim supaya keluar daripada tempat tu. Allah nak azab tempat tu. Keluar. Bilanya waktu malam sebelum subuh. Para Nabi ni kalau dia perintahkan oleh Allah supaya keluar bila waktu malam sebelum subuh. Sebab waktu subuh tu akan datang azab daripada Allah. Dan nak cerita bahawa anak saudara dia kaum Lut pun Nabi Lut dengan kaum dia, Nabi Lut ni berada tempat lain, Nabi Ibrahim pun ada tempat lain. Ini Allah cerita dalam surah yang lain. Nabi Lut pun cerita yang sama. Kata Nabi Lut kata, Nabi Ibrahim kata, anak saudara aku macam mana? Dia kata, jangan risau, tu semua di bawah mana qada dan qadar kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Pun sama diminta keluar, dan malaikat pergi ke rumah Nabi Lut dan memerintahkan Nabi Lut supaya siap sedia untuk keluar pada malam tersebut sebelum subuh. Nak cerita dia datang. Jadi Nabi Ibrahim buka puasa sebab ada tetamu. Jadi kata guru saya dia gini, macam mana dengan puasa tu puasa sunat, tapi kita jarang jumpa puasa tu. Sekali setahun je. Puasa sunat apa? Hari Arafah untuk 9 bulan Zulhijjah. Puasa sunat apa? 10 hari bulan Muharram baru ni, Ashura. Puasa tu pun puasa sunat, tapi sekali setahun je kita jumpa. Jadi macam mana Ustaz nak buka ke? Hari itulah ada orang ajak kita makan pula. Ada kenduri, ada macam-macam lah, buat birthday party ke, buat kahwin anak ke, tunang anak ke, kenduri kesyukuran ke, macam-macam lagi. Macam mana dia nak buat? Dah lah, jangan jumpa. Ada Nabi ajar, Nabi sebut dalam kitab ni, tak sebut dalam hadis yang lain. Dalam kitab hadis yang lain ada disebut. Nabi ajar kepada kita, yang orang ajak kita sedang puasa ni, tutus 9 hari bulan Zulhijjah baru ni lah, hari Arafah. Hari Arafah ni adalah puasa sunat ranking nombor 1. Dalam semua puasa sunat dia ranking nombor 1. Hari itu juga kawan baik kita ajak, aku buat contoh contoh. Aku buat sempena dekat-dekat nak raya ni, raya nanti orang sibuk buat. Aku orang kawan sikit special hari ni. Sudah. Hari ni puasa. Nabi ajak macam mana? Pergi. Pergi sebab ijabah dakwah tu wajib. Menerima jemputan tu wajib. Pergi. Tapi bagi tahu pada tuan rumah, tak maaf saya tak makan. Saya puasa hari ni, tapi saya datang juga nak raikan. Alah, makanlah sikit. Makan macam mana aku puasa hari ni, puasa 9 Zulhijjah kan, satu sehari je nak jumpa dalam setahun. Tahun depan belum tentu jumpa. Nak bagi tahu tuan rumah macam tu. Nak bagi, nak ambil hati dia lagi, macam kita bawa hadiah ke, kita bawa sampul ke sebagainya. Salam tu malah ni ada sikit saya untuk hadiah untuk majlis, supaya majlis kita selancar. Barulah dia tu. Kalau rasa tak malu sikit, mintalah tapau sikit. Nasi kambing tapau sikit lah, aku nak buka puasa ni. Kalau saya tak malu, kawan kita kan, tak apa lah, khautim lah. Contoh. Pergi juga raikan. Kalau puasa Isnin Khamis tak ada masalah. Kita boleh batalkan. Minggu depan kita jumpa lagi Isnin Khamis kan, atau 13, 14 dan 15 puasa sunat tu. Kalau bulan ni tak jumpa, insyaAllah bulan depan jumpa lagi. Sentiasa ada lah, sentiasa ada, bukan sekali setahun. Puasa sekali setahun ni kita tak tahu. Walaupun kita tak tahu bulan depan kita hidup ke, minggu depan kita hidup, tapi tak apa, maknanya benda tu akan selalu jumpa.
Nah, yang jangan jumpa ni jangan kita batalkan mudah-mudah, rugi pahala. Rugi pahala. Pergi juga dapat pahala. Pergi jumpa salam dia tu. Nak bagi dia senang hati tu bawa hadiah lah. Contoh bawa duit, bawa sampul dah. Ataupun jus ke dan sebagainya, buah-buah ke. Senanglah hati dia, dah tak apa aku tak makan hari ni puasa. Sebab hari ni je nak jumpa. Jumpa ni sekali setahun nak jumpa, dan pahala dia sangat besar. Pahala kalau puasa tu kita selalu jumpa, tak apa, kita batalkan puasa. Inilah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 pada pagi ni yang saya bawa kenal puasa. Kalau kita dalam bab puasa berpuasa walaupun junub, berpuasa sunat sebab tidak ada sarapan, itu boleh 3 semua. Dan yang ketiga, membatalkan puasa sunat. Puasa sunat tak ada masalah. Semuanya diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Ada soalan nak tanya? Kalau tak ada, kita tutup sini ya. Allah taala alam. Yang terbaik daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah saja mengetahui. Segala kekurangan daripada diri saya mohon maaf sekali lagi. Kita tutup dengan tasbih kafarah, suratul As dan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah haqqa hamdihi wa salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wa ahshurna bil iman wa adkhilna al jannata ma'al iman. Allahumma habbib ilayna al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minal rasyidin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا منكم. والسلام عليكم ورحمة الله.